Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wal iman wa an'amana بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وصاحب الغرة المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, Timbalan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh hajatan kuasa masjid yang ada, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas muka bumi Allah taala dan berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Malam ni malam yang ke-30 Rabiul Awal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala peluang sebulan berada di bulan Rabiul Awal. Moga-moga dapat kita syukuri dengan kita berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita telah sedia maklum dan kita telah maklumi. Dan itu pun dengan hidayah atau taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah taala bagi peluang kita untuk terus beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar tadi dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu untuk kita bertadabbur dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, untuk kita mengambil peringatan dan ibrah daripada pedoman dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat manusia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita masih lagi bersama-sama dengan surah Al-Mujadilah. Pada malam ni insya-Allah pada ayat yang kelima. Kita akan teruskan penghuraian penafsiran ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh pada malam ini. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada malam ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan sama-sama baca ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh ini insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا
فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة هو سادسهم إلا ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah dengan pembacaan dan pendengaran terhadap ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mujadilah sebentar tadi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah membicarakan tentang hukum zihar, dan seterusnya kafarah zihar pun kita telah bincangkan terhadap orang-orang yang setelah menziharkan isterinya, dia nak kembali semula, kembali semula untuk bersama dengan isterinya, maka dia dikenakan untuk membayar kafaratuz zihar. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebut bahawa zihar ini adalah merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak mau berpegang kepada hukum Allah ini, orang ini dianggap sebagai orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Itu kita telah pelajari pada pengajian yang lalu. Jadi pada malam ni kita nak sambung pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah taala menjelaskan tentang balasan terhadap musuh-musuh Islam.
Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang menderhakai Allah dan Rasulnya dengan menentang syariatnya. Allah Taala sebut innalladzina yuhaddunallaha wa rasulah, orang-orang yang menentang Allah dan orang-orang yang menentang Rasulnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kubitu kama kubital ladzina min qablihim, pasti mereka akan mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat dan direndahkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Allah taala kepada orang-orang yang sebelum ini, sebelum daripada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala selepas menjelaskan bahawa hukum zihar ni adalah merupakan ketetapan Allah, adalah merupakan undang-undang yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi orang-orang yang nak melawan hukum, yang melawan hukum Allah, tak nak menerima hukum Allah ini, adalah orang-orang yang menderhakai Allah dan Rasulnya. Disebabkan Allah Ta'ala telah menetapkan sesuatu hukuman, sesuatu undang-undang, kita ada pilihan yang lain pula daripada pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah. Disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Taala sebut di dalam ayat itu bahawa tidak harus bagi seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman, apabila Allah Ta'ala telah menetapkan sesuatu hukuman, sesuatu undang-undang, sesuatu ketetapan, dia mempunyai alternatif lain, satu ketetapan lain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mempunyai alternatif lain ini, Allah Ta'ala anggap mereka ini sebagai orang-orang yang menderhakai Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Lebih kurang ayat ni juga Allah Ta'ala nak beritahu orang ini orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menderhakai Allah ini Allah Ta'ala sebut faqad dhalla dhalalan mubina, orang-orang ini berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini, jadi mari sama-sama kita berazam dan bertekad untuk senantiasa mengikut SOP Allah. Ketetapan Allah ni SOP lah. Kita duk guna bahasa SOP sekarang kan, SOP bukan main lagi ikut SOP manusia ni, bukan main, semua pakai purdah kan, jarak-jarak apa semua. Tapi SOP Allah yang ada tak pernah nak diikut pun, buat tak reti je, tinggalkan SOP Allah, tak takut pun akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak takut pun kita ni tergolong daripada golongan yang menderhakai Allah, mengundang kemurkaan Allah. Tak bimbang langsung. Kita jangan tergolong daripada golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Mereka ini akan mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelumnya mendapat kehinaan. Jadi kita sama-samalah berusaha tuan-tuan, dalam keadaan kita diuji dan dicoba oleh Allah Ta'ala dengan COVID-19 ni, sama-samalah kita berusaha untuk senantiasa mematuhi SOP Allah, ketetapan Allah, undang-undang Allah, hukum hakam Allah. Cuba berusaha jauhkan diri kita melakukan apa-apa kemaksiatan. Seboleh mungkin jauhkan diri kita. Nak buat apa-apa kita fikir dulu, ni perkara ini Allah Ta'ala marah ke Allah Ta'ala tidak. Kita kena fikirkan bahawa ni kita akan bahawa kita akan dimatikan oleh Allah Ta'ala bila-bila masa sahaja. Bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala akan panggil kita menghadap dia buat selama-lamanya.
biarlah kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah, dalam keadaan kesudahan yang baik. Kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala nakkan kita ni senantiasa dalam kebaikan, Allah Taala akan bantu kita untuk melakukan kebaikan. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, "Idza aradallahu li 'abdin khaira." Apabila Allah Subhanahu wa taala nakkan seseorang hamba itu senantiasa berada dalam kebaikan, ista'malhu, maka dia akan boleh buat kebaikan-kebaikan itu. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa yasta'milu? Bagaimana dia boleh buat tu? Bagaimana orang itu yang Allah Taala nakkan dia berada dalam kebaikan itu, dia boleh buat kebaikan tersebut? Sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Macam pelik pula. Nabi kata apa? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Orang ini akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk beramal dengan amal-amal yang saleh sebelum kematiannya. Jadi itu yang dipanggil taufik hidayah, kekuatan untuk beramal. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama nak bahawa kita ni nak berada dalam kebaikan. Kita nak supaya Allah kita tergolong daripada golongan yang Allah kehendaki berada dalam kebaikan di atas muka bumi ini terlebih dahulu sebelum mendapat kebaikan di akhirat. Nak dapat kebaikan di akhirat, kena dapat kebaikan di dunia dulu. Senantiasa berusaha bersungguh-sungguh nak buat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita boleh mendapat kebaikan di akhirat. Sebagaimana yang kita doa selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami, anugerahilah kepada kami hasanah fid dunya, kebaikan di dunia. Mula dengan dunia dulu, barulah boleh hasanah fil akhirah. Barulah lepas itu wa qina azabannar, dilepaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, nak buat kebaikan sekarang ni mudah sangat tuan-tuan. Kita tidak ada halangan langsung. Tak ada masalah. Kita tengok sekarang ni umat Islam di Perancis bagaimana. Perempuan-perempuan yang berjilbab ditarik jilbabnya, dipukul, tiba-tiba tak semena-mena pergi pukul orang-orang kafir kat sana. Orang Islam yang pakai jilbab ni, dia tumbuknya tiba-tiba, dia tendangnya tengah-tengah jalan. Nak ceritakan kita tidak menghadapi keadaan yang macam ni tuan-tuan. Kalau kita tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam, menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Allah Taala turunkan surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah Taala kata, sampaikanlah dakwah ni sebagaimana yang disuruh oleh Allah Taala kepada kamu, jangan hiraukan penentangan orang-orang yang musyrik. Nabi pun sampaikan. Mula-mula Nabi tunjukkan bagaimana cara semayang. Nabi pergi dekat masjid, di depan Baitullah, Nabi semayang dulu. Mula-mula Nabi tunjukkan dulu cara je sebelum sampaikan dakwah. Semayang dulu, tunjukkan dekat orang kafir Quraisy. Masing-masing tengok je Muhammad ni apa benda yang dia buat ni, tunggang tunggik ni. Jadi tuan-tuan, itu permulaannya. Lepas tu barulah Nabi sampaikan dakwah. Nabi pergi ke pasar-pasar, ke rumah-rumah, sampaikan dakwah ni tuan-tuan. Nabi menghadapi selepas startnya Nabi cakap, kumpulkan orang Mekah, nak bagi tahu dekat orang Mekah bahawa Nabi ini merupakan utusan Allah. Ana nadhirum baina yaday sa'ah. Itulah bermulanya detik Nabi menghadapi penentangan daripada orang kafir musyrikin Mekah. Yang mula-mula tentang siapa? Abu Lahab lah.
Sampai dia kata tabballaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Allah Ta'ala pun terus jawab ayat yang dia kata celaka tu, Allah Ta'ala terus jawab tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu sebab diturunkan ayat itu. Allah Ta'ala dah beritahu dekat Nabi, selepas daripada ni kamu wahai Rasulullah bakal menerima siri penentangan daripada kedua belah tangan Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan, kerja dia apa? Abu Lahab ni di antara menteri-menteri Mekah. Pembesar-pembesar Quraisy, pembesar Mekah, menteri Mekah yang menentang Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab ni Nabi pergi mana-mana dia ikut. Nabi keluar rumah dia pun ikut belakang, follow belakang, kemudian dibaling dengan batu berdarah-darah kepada Nabi, tuan-tuan. Abu Jahal pula Nabi nak semayang, dia nak empapkan Nabi dengan batu. Ada seorang lagi yang nama Uqbah bin Abi Mu'ith. Uqbah ni tuan-tuan punya jahat ni, Nabi tengah semayang dia cekik. Kita pernah ke orang cekik kita tengah semayang? Tak ada. Lagi teruk siap ludah tuan-tuan, dengan air liur, dengan kahak-kahak dia. Tuan-tuan, kita pernah ke orang ludah kita? Sejak daripada kita mula semayang hari tu sampai ke sekarang umur dah 60, 70, 80 ni pernah kau? Tak ada, tuan-tuan. Nak ceritanya mudahnya kita nak beribadat zaman sekarang ni pun orang tak mau datang semayang. Dalam keadaan Allah Ta'ala uji dengan COVID-19 ni pun semayang jarak pun tak ramai orang semayang. Kita sekarang ni ujian kita nafsu je. Nafsu, nak lawan nafsu ni. Nafsu yang kata tak nak kepada datang berjamaah, tak nak untuk duduk dalam majlis ilmu, tak nak mengaji Al-Quran, tak nak belajar membaca Al-Quran, tak nak belajar tafsir Quran, tak nak kepada perkara-perkara kebaikan ni, tuan-tuan. Ujian kita tu je, nak lawan nafsu je. Nak bangun tahajud payah, nak puasa Senin Khamis susah. Semayang tahajud terkejut pun tak bangun, terkejut pergi berak je, sambung balik tidur. Dia bagi sakit perut tu nak suruh bangun, tak adanya. Kan tuan-tuan, nak lawan nafsu je. Nak ceritakan ujian kita untuk beribadat ni tak ada langsung pun, nak lawan nafsu je. Itu pun kita payah nak lawan. Kita belum menghadapi lagi sebagaimana yang dihadapi oleh para sahabat, sampai ada yang mati kerana nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak nak, tuan-tuan, jadi orang yang melawan hukum Allah. Kita ni tak lawan, tuan-tuan. Cuma kita tak nak buat je. Lawannya tidak. Dah tahu dah ni SOP Allah ni. Kena belajar ni fardu ain, tapi tak nak buat. Nak lawan nafsu yang kata tak nak je ni. Itu masalah kita. Jadi kita kena minta hidayah tu, taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kekuatan. Minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rasa tak larat je, sebut banyak-banyak la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan tu datangnya daripada Allah. Nak harapkan kederat kita ni tak mampu, tuan-tuan. Nampaknya macam kuat, tapi kuat ke arah lain lah. Kuat ke arah nak makan, kuat ke arah nak berjoging, ke arah dunia yang kuat. Ke arah akhirat ni tak kuat langsung. Tak kuat nak lawan syaitan ni. Lebih takut COVID-19 lebih daripada takut syaitan. Itulah masalah kita. Syaitan ni kalau mati masuk neraka terus kita, tuan-tuan. Duk ikut syaitan, kena virus syaitan, mati masuk neraka. Pasal tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, yang ni disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jangan kita menentang hukum-hukum Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak nak tergolong daripada golongan yang dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala martabat kita. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebut waqad anzalna ayatin bayyinat. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Allah Ta'ala dah turunkan bukti-bukti yang nyata
yakni bukti-bukti yang jelas. Tidak ada menentang dan membantahnya kecuali orang-orang yang kafir, durhaka lagi menyombong diri. Walil kafirina azabun muhin, bagi orang-orang yang kafir itu ada siksaan yang menghinakannya. Allah Ta'ala kata bagi orang kafir itu ada siksaan yang menghinakan, sebagai balasan di atas kesombongan mereka kerana tidak tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tak patuh kepada syariat Allah ni orang yang sombong. Orang yang sombong. Kalau kita orang Islam, orang yang sombong ialah orang yang tak nak semayang. Orang yang tak nak semayang ni orang yang sombong. Kajian terkini tuan-tuan di Malaysia ni, orang yang tak semayang dekat di Malaysia ni tuan-tuan 80%. 80% orang di Malaysia ni yang tak semayang. Bukan sikit, tinggal 20% je. Ni kajian ada seorang profesor dekat Malaysia ni. Dia pergi jumpa daripada umur 15 tahun sampai le umur yang boleh semayang lagi lah. Dia temu-duga selama je jawab, aku tak semayang dah lama dah. Tak langsung, tak ada perasaan jawab, tak ada rasa segan silu pun. Nak cerita ni, kalau orang Islam yang tak semayang ni lah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apabila kita solat tuan-tuan, kita ada rukun sujud, kita ada rokok, kita ada sujud, kita sanggup meletakkan kepala kita sama paras dengan kaki cagu kita, kuku cagu kita. Ada bau-bau cagu sikit, tak kisah pun. Pasal apa? Pasal kita nak menyembah Allah. Orang yang semayang ni dia boleh mengikis sifat sombong, sifat riak, sifat ujub, pasal dia telah meletakkan kepala dia yang mulia ini sama paras dengan kaki dia, sama paras dengan tanah. Itu sebab Allah Ta'ala suruh kita senantiasa solat, senantiasa bersujud. Sujud tu dengan makna solat. Fasjudu ma'as sajidin, bersujudlah kamu dengan orang-orang yang bersujud. Tapi kalau kita tak nak solat, bermakna kita telah menyombong diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kita macam-macam nikmat. Yang tak semayang tu elok je makan, tak ada apa pun. Tengok tadi elok je makan dekat kedai tu, selamba je dia, relax je, tak ada apa pun. Elok je makan, bukan main enak lagi, menjamu selera, tak ada muntah pun walaupun tak semayang. Relax je, tak ada apa-apa pun. Pasal apa? Pasal rahmat Allah Ta'ala lebih besar daripada kemurkaan Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau kemurkaan Allah tu lebih besar daripada rahmat, ya Allah, kita tak payah tak semayang, kata celaka je, celaka engkau sial, kata orang, terus tak boleh bercakap. Allah Ta'ala tarik nikmat tu. Makan muntah, makan keluar balik. Pasal apa? Pasal kita tak dengar cakap Allah. Tak semayang je Allah pun tarik nikmat. Subuh tadi tak bangun semayang subuh, tak boleh bangun langsung. Semua yang tak bangun subuh tak boleh bangun. Bayangkan. Tapi nak cerita rahmat Allah Ta'ala besar, itu pun masih lagi tak bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, baca dalam surah Ar-Rahman, diulang banyak, 31 kali. Ulang-ulang, apa lagi nikmat yang kau nak dustakan ni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bagi macam-macam nikmat dekat engkau, masih lagi tak nak menginsafi diri, nak muhasabah diri. Kemudian Allah Ta'ala sebut yauma yab'atsuhumullahu jami'a, pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, iaitu pada hari kiamat. Allah Ta'ala mengumpulkan semua manusia, dari yang pertama hinggalah yang terakhir, daripada awal anak Adam dulu, anak Nabi Allah Adam, sampai yang terakhir, sampai hari kiamat, semuanya dikumpulkan dalam satu tempat. Semua dikumpulkan dalam satu tempat. Fayunabbi'uhum bima amilu, maka mereka akan diberitakan, akan diberikan pengkhabaran tentang apa yang telah mereka kerjakan. Sama ada yang mereka kerjakan itu yang berupa kebaikan maupun yang berupa kejahatan. Semua ini akan diberitahu oleh Allah
Subhanahu wa taala. Ahsahullahu wa nasu. Allah taala mengumpulkan, iaitu mencatatkan amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakan. Allah taala catat semua, tak ada satu pun yang tertinggal. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, Nabi sebut idza aznabal abdu, bila seseorang hamba itu berbuat dosa, nakatat fi qalbihi nuktatan sauda, maka akan dititik di dalam hatinya dengan titik-titik hitam. Wa idza taba wa raja'a fasaqal, kata Nabi, bila dia bertaubat saja, malaikat kerja dia tulis. Tetapi apabila hamba ini yang telah dituliskan kejahatan oleh malaikat ini, apabila dia bertaubat, tersedar daripada kesalahan dan dosa yang dia buat, dia bertaubat kepada Allah, waraja'a, dan kembali kepada Allah, melaksanakan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan hapuskan semula. Semua yang ditulis dalam buku catatan tadi tiba-tiba hilang aja. Malaikat dah tulis, yang sapu tu bukan malaikat, yang sapu tu Allah. Misalkan kita minta doa, kita minta bertaubat kepada Allah, yang sapu tu Allah. Kemudian fanasiya sairu ma'alim jawahirihi wa ma'alimihi, Allah Ta'ala akan lupakan semua yang menjadi saksi, anggota tubuh badan yang besok bakal menjadi saksi dekat padang mahsyar. Malaikat yang menjadi pendakwa raya ni akan bawa saksi kita siapa? Tubuh badan kita sendiri. Yang ni akan jadi saksi. Mata kata memang aku tengok, tangan kata memang aku pegang, tangan kata memang aku pergi menapak ke tempat tu, tempat maksiat tu. Semua ini tuan-tuan akan dilupakan oleh Allah. Tak boleh nak bersaksi lagi, disebabkan tuan punya anggota tubuh badan ini telah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena banyak bertaubat, banyak beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak minta keampunan pun, Allah Taala dah ampun dosa. Kita duduk dalam majlis ilmu ni kan, malaikat tolong minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa yang kita buat. Lepas kita semayang tadi, kita berzikir lepas semayang subhanallah 33 kali, kata Nabi. Siapa yang lepas semayang, dia tak tinggalkan baca man sabbaha lillahi salasan wa salasin, bertasbih sebanyak 33 kali, kemudian bertahmid wa hamada salasan wa salasin, bertahmid, sebut alhamdulillah 33 kali, kemudian wa kabbara salasan wa salasin, dan bertakbir sebut Allahu akbar 33 kali. Summa qala fi tamamil mi'ah, kemudian dia sambung cukupkan 100, disebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghafarat lahu khatayahu walau mislu zabadil bahri. Semua dosa-dosanya diberikan keampunan oleh Allah walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Nampak tu rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena beramal lah. Dia tak boleh duduk diam je. Nak dapatkan doa daripada malaikat, kena datanglah. Duduk dalam majlis ilmu, barulah Allah Ta'ala, malaikat nak doakan kita. Nak tadi pengampunan semua dosa-dosa, sampaikan banyak buih-buih di lautan pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena gerakkan lidah kita bertasbih, hati dan lidah kita bertasbih bersama-sama. Ini tak kerja nak bangun, angkat punggung cabut, angkat punggung cabut, heran nak pergi ke mana pun tak tahu. Duduklah sekejap lepas semayang. Kalau kita sibuk macam mana, takkan ada 24 jam sibuk. 5 waktu semua sibuk. Pasal 5 waktu dia kerja bangun kan. Duduklah sekejap, ikut sunnah Nabi. Nabi dia takkan bangun. Nabi yang tak ada dosa tu pun, yang maksum tu pun tak pernah bangun, dia akan duduk berzikir.
Sahabat-sahabat dia takkan bangun lagi Nabi tak bangun. Dia hormati Nabi ni. Itu sunnahnya, walaupun ikut pekahnya lepas mayang ni hubungan imam dengan makmum dah terputus sebenarnya. Hubungan imam dengan makmum tak terputus selagi kita ni jadi makmuman, jadi makmum kepada imam. Selagi belum niat mufaraqah lah. Yang tu takkan terputus. Tapi bila bagi salam je tuan-tuan, akan terputus. Sebenarnya Nabi tak larang pun, tapi sahabat dia menghormati Nabi, dia takkan bangun. Itu sunnahnya. Dan Nabi sendiri pun tak bangun. Yang kita ni lebih hebat daripada Nabi, kerja nak bangun je, kerja nak berdoa pun tak nak, berzikir pun tak nak. Sedangkan tawaran istimewa daripada Allah Ta'ala besar ni tadi. Allah Ta'ala nak bagi pengampunan dosa sebanyak buih-buih di lautan. Itu pun kita tak nak. Apalah, turut benar kita ni tuan-tuan. Lawan sikit nafsu tu. Duduk sekejap, apa salahnya? Kerja nak cepat je kerja. Okey, nak azan? Azan. سيدنا محمد وعلى آله رب هذه الدعوة الصلاة القائمة مع الصدقاء إنك لا تخلف. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita cubalah sama-sama amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam solat pula tuan-tuan, ini saya nak peringatkan. Ini kadang-kadang kita ni dah datang semayang dah bagus dah, alhamdulillah. Setiap waktu berjamaah. Tapi masalahnya dalam semayang ni selalu mendahului imam ataupun bersaing dengan imam. Ni tolong jaga ni. Kita bimbang-bimbang besok
Kita tergolong daripada umat Nabi Muhammad yang dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan kepala ditukarkan kepalanya menjadi kepala keldai. Pasal apa? Dalam mazhab kita, tuan-tuan, kalau bersaing dengan imam ni, bersaing ni makruh hukum dia. Kalau mendahului imam sekali hukumnya haram, 2 kali berturut-turut batal. Dia punya hukum dia. Jadi tolong jaga ni, jangan kita mendahului imam. Jadi pastikan kalau takbiratul ihram langsung tak boleh, saing dengan imam pun tak boleh, mendahului lagi tak boleh. Pasal itu permulaannya kena imam bar dulu baru Allah. Allahu Akbar baru kita Allah. Jangan imam kita pun sama-sama dengan dia. Untuk takbiratul ihram. Yang rukun-rukun lain, kalau mendahului sekali haram, 2 kali berturut-turut hukumnya batal. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Yang paling eloknya ikut sunnah, biar imam tu dah pergi ke rukun yang seterusnya, dah sempurna rukun baru kita pergi. Ataupun kita dengar perkataan dia Allahu Akbar baru kita bergerak. Kena imam pula sakit kaki. Imam kita sakit kaki kan, dia nak turun slow tu, tuan-tuan, dia aja, tuan-tuan pun ikut terus. Tuan-tuan jawabnya dah ke bawah dulu lah, kesian. Esok tak pasal-pasal tuan-tuan, bangun daripada kubur, apa hal ni? Pakai spek tapi ada muncul kat depan. Rupanya dah bertukar jadi kepala keldai. Itu di antara maikat yang Nabi Muhammad bagi kepada umat dia yang tak baik. Nabi boleh kenal, ni umat aku ni yang bertukar kepala jadi kepala keldai ni. Tuan-tuan, ada beberapa lagi, ada yang dibangkitkan daripada kubur sebesar semut. Yub'asu ummati al-mutakabbirina wal mutajabirina bi surati dzurri, kata Nabi. Ada di kalangan umatku besok dibangkit di pada mahsyar dalam keadaan sebesar semut. Siapa dia? Yang mutakabbirin, yang sombong, ada riya, ada sombong, ada takabbur dalam diri dia. Nanti besok dia jadi sebesar semut sampai orang pijak-pijak dia. Ada satu lagi dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan buta. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah Ta'ala kata, sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada sunnah Nabi di dunia ini, fa innalahu ma'isyatan dhanka, di dunia lagi kehidupan dia sempit. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok dia akan dibangkit ke padang mahsyar dalam keadaan matanya buta sampai dia tak puas hati. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Tuhanku, kenapa aku ni buta sedangkan dulu kat dunia aku boleh tengok semua dia tengok, yang halal tengok, yang haram pun tengok, habis semua dia tengok. Maka Allah Ta'ala jawab apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Inilah, kata Allah, demikianlah, inilah bahananya. Dulu masa dekat dunia, atatka ayatuna fanasitaha, telah didatangkan kepada kamu tentang ayat-ayat kami, tentang peringatan kami. Suruh ikut cara Islam, beramal dengan sunnah, kamu tentang, kamu lupakan. Fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini aku lupakan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala buat tak reti je dengan kita, pasal kita kat dunia buat tak reti dengan Allah, tak reti dengan SOP Allah, sibuk dengan SOP manusia. Memang kita kena ikut juga SOP ni, bukan kita tak ikut, nak ceritanya kena ikut kan. Tetapi yang lebih kita kena dahulukan SOP Allah, memang dah lama dah ada. Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan bala ni, tuan-tuan, pasal tak ikut SOP Allah. Akhirnya kita duk ikut je SOP manusia tanpa menghiraukan SOP Allah. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Kita tengok kes ni makin dia turun sikit je. Semalam 1,100, sebelum tu 1,300, turun sikit.
Hari ni tak tahu berapa. Hari ni berapa? Turun ke naik? Wallahu a'lam. 1,200 balik. Dia turun sikit naik, turun sikit je naik banyak. Jadi perkara-perkara ni tuan-tuan, kita kena ambil perhatian lah. Tolonglah masing-masing ingatkan rakan-rakan, sahabat handai. Jangan kita sampai besok Allah Ta'ala lupakan kita. Kerana kita di dunia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanglah kita ni manusia ni memanglah asal dari perkataan lupa pun. Insan, annas, manusia, semua asal daripada kata dasarnya nasiya, lupa. Nabi sebut apa dia? Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam ni memang akan buat salah. Tetapi wa khairal khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu orang yang cepat tersentak, tersedar, menginsafi diri, bertaubat kepada Allah. Jangan kita biarkan berada dalam keadaan dosa. Dah tahu dah dosa, relax, sabarlah. Dah tahu dah lambat ni nak semayang, relax lagi. Akhirnya main jamak aja. Jamak apa? Jamak takyah. Langsung tak payah semayang. Jadi ini dia tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Jadi moga-moga kita dapat mengambil manfaat. Tak habiskan ayat tu, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala maha menyaksikan terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Allah tidak akan tertinggal walau satu pun apa yang kita kerjakan. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam keadaan beramal dengan amal-amal yang soleh. Kita berdoalah kepada Allah supaya kita dipilih oleh Allah, sebagaimana yang Nabi sebut tadi, senantiasa berada dalam kebaikan. Supaya apabila kita dipilih oleh Allah senantiasa berada dalam kebaikan, maka kita akan diberikan kekuatan hidayah atau taufik oleh Allah untuk senantiasa beramal dengan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, tanpa rasa jemu dan tanpa rasa bosan. Kita bimbang tuan-tuan, bila nak beramal ni rasa jemu, rasa bosan, rasa pahit, tak ada rasa manis. Kita nakkan tuan-tuan beramal ni biar ada kemanisan yang dipanggil halawatul ibadah, kemanisan beribadah. Kita tak nak sambil-sambil baca Quran rasa pahit, rasa payau, rasa masin. Tak nak. Biar kita rasa manis. Semayang rasa manis, semayang sunat rasa manis, berzikir rasa manis. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah Ta'ala akan dengar apa yang kita minta. Allah Ta'ala akan perkenankan. Nabi kata, wa iza sa'alta fas'alillah. Nak minta, mintalah pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Nak minta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah itu sahaja yang dapat kita perkatakan pada malam ini. Ada soalan ke? Tanya. Ada tak tanda-tanda taubat kita Allah Ta'ala terima? Baik soalan. Terima kasih. Okey tuan-tuan, apa tanda yang Allah taubat kita Allah Ta'ala terima? Ataupun apa tanda amalan yang kita buat Allah Ta'ala terima? Sebenarnya ulama-ulama telah perkatakan. Di antara yang diperkatakan oleh ulama, tanda-tanda amalan kita ke, taubat kita ke diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita suka kepada kebaikan, benci kepada kejahatan, rasa seronok untuk melaksanakan sesuatu ibadah yang saya sebut tadi, halawatul ibadah. Tak rasa pahit, tak rasa payau, tak rasa masin, dia rasa manis je buat. Itu tanda amalan kita Allah Ta'ala terima. Tapi kalau dalam beramal tuan-tuan masih lagi rasa macam tak berapa nak suka, pahit, payau, nak cepat dia semayang, ada something wrong kata orang air baru ni. Something wrong. Ada sesuatu yang kita perlu perhatikan terhadap amalan kita. Muhasabah diri. Masing-masing tahulah diri sendiri.
Semayang dekat masjid dengan semayang kat rumah macam mana rupa? Sama ke? Sama lama ke? Ataupun semayang kat sini bukan main lama, main kat rumah macam Charlie Chaplin. Tak ada siapa tengok, kena dalam bilik pula. Kalau dalam bilik dengan bini kita semua tak kisah aje. Lantak kau nak kata apa kan? Itu ada something wrong lah tu. Jadi macam betul penyakit orang munafik. Wa iza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas, kata Allah. Bila dia semayang seorang-seorang, semayang macam orang malas. Tapi semayang depan orang, wah, nak nunjuk-nunjuk, nampak macam rajin je. Jadi kita pun masing-masing muhasabah diri. Kalau semayang tu ada perbezaan, kalau lebih baik tak apa. Yang bimbang lebih tak baik, yang dekat rumah yang orang tak nampak tu. Jadi tanda dia apa? Tanda dia apabila kita datang halawatul ibadah, kita rasa suka kepada kebaikan, rasa cinta kepada kebenaran, cinta untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan. Esok ke akhirat Allah Ta'ala tanya tak? Okey. Jadi kita ni tuan-tuan dan perempuan sekalian, memanglah sepatutnya kita kena mengajar. Kenapa kita ni diiktiraf oleh Allah sebagai khaira ummah? Kenapa kita diiktiraf oleh Allah Ta'ala, umat Nabi Muhammad ni diberikan title khaira ummah, sebaik-baik umat? Kerana kita ada kerja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu kerja kita yang sepatutnya kita buat, yang menyebabkan kita diangkat oleh Allah menjadi khair ummah. Mesti ada kerja ni. Ajak orang ke arah kebaikan, menegah manusia daripada kemungkaran. Tapi masalahnya kita tidak ada kekuatan, tidak ada keberanian, iman tak kuat. Jadi kalau iman tak kuat ni, Nabi kata apa? Marra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Bila kamu tengok je benda-benda mungkar ni, tadi orang tak sembahyang ni benda mungkar lah kan. Jadi sepatutnya kita boleh tegur dengan tangan. Kita boleh ajak dia, tarik tangan dia. Tapi tangan ni yang dimaksudkan ialah kuasa. Kebanyakan ulama disebut kuasa. Kita ada kekuasaan, kita ada kuasa, kita ada platform. Kita sebagai apa? Pengurusi masjid, kita sebagai tok sidang, kita sebagai apa-apalah, imam ke, tok sidang ke, yang ada kuasa ni, kita boleh buat apa? Kita fikir-fikirkan, ataupun kita boleh salurkan kepada pihak yang lebih berkuasa. Yang itu. Kalau zaman Nabi tuan-tuan, kalau ikut hukum Islam, orang tak semayang satu waktu pun dah kena tangkap. Satu waktu tak semayang pun dah kena tangkap. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tak semayang kerana malas pun kena pancung. Kalau memang tak semayang kerana tak percaya akan kefarduan, itu dah memang murtad. Itu dah memang kena pancung setelah disuruh bertaubat. Kalau tak semayang kerana takasulan, kerana malas, itu pun ditangkap, suruh dia semayang. Lepas satu waktu tak semayang, pancung. Pasal apa? Dia menjadi satu virus yang akan menular tanpa sekarang 80% tak semayang. Masa dia akan berjangkit kepada orang lain. Jadi kurang-kurangnya kalau tak ada kuasa, tegur dengan lidah. Lidah pun tak mampu nak bercakap, kelu. Nak cakap, nak tegur tu tidak ada kemampuan. Takut tak pasal-pasal kena penumbuk sulung, kena penampar Jepun. Jadi akhirnya fa biqalbih.
Kita rasa benci terhadap perbuatan dia, bukan terhadap orang, batang tubuh orang tu. Jangan jumpa dia tak nak tegur. Benci aku lah pasal kau ni tak semayang, ahli neraka. Wah, bahaya tuan-tuan. Jangan. Siapa kita nak menghukum orang? Kita benci, di samping itu kita berdoa kepada Allah supaya dia diberikan hidayah. Itu sajalah kemampuan yang ada. Kita tak kira berdosa lagi. Jangan kita pula join dia sama tak semayang. Kita pula beritahu kat orang lain supaya duduk sama-sama dengan dia. Kau tak payah pergilah, kau join dia lah. Kita pula suruh pula. Itu kita dapat lah tu. Tak pasal-pasal. Kan? Itu sekurang-kurangnya. Itu Nabi dah bagi tip dah. Itu paling tidak lah. Wallahu a'lamu bissawab. Boleh? InsyaAllah. Itu sahaja. Moga-moga kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan penghidupan kita senantiasa diberikan hidayah atau taufik oleh Allah untuk senantiasa beramal dengan Islam, beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita tangguh majlis kita dengan baca surah Wal Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد عشيرتنا واهد أهل قريتنا واهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإلى صراطك المستقيم. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.